Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Not Channel. Lagi sekali berita baik dan panas sahabat-sahabat semua. Apabila polis Diraja Malaysia telah mengesahkan menantu Muhyiddin Yassin yang melarikan diri, dia tidak keluar dia keluar daripada Malaysia, akhirnya dikenakan notis merah Interpol ataupun lebih senang dikatakan sebagai individu yang dikehendaki oleh pihak berkuasa sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti apakah kenyataan terkini oleh polis Diraja Malaysia ini. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Not Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti kenyataan terkini daripada polis Diraja Malaysia yang menyatakan menantu Muhyiddin sah peguam dan juga seorang peguam dikenakan notis merah Interpol. Oh, ini saya sudah bagi pencerahan apakah maksudnya notis merah itu. Apabila seorang itu melarikan diri dan menjadi orang yang dikehendaki untuk ditangkap, dicari dan sebagainya sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti apakah sebenarnya yang berlaku di dalam isu ini. Jadi menantu Muhyiddin Yassin dan juga seorang peguam telah pun disahkan telah diletakkan dalam senarai notis merah polis antarabangsa Interpol kerana dikehendaki Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (ISPRM). Menurut utusan Malaysia, perkara ini telah disahkan oleh Ketua Polis Negara Razarudin Hussain. Katanya ini antara kata-kata daripada beliau, katanya tindakan notis merah dikenakan telah pun dikenakan terhadap mereka, katanya kepada Akhbar Harian itu. Dua individu itu ialah Muhammad Adlan Berhan yang berkahwin dengan anak Muhyiddin. Berkahwin dengan siapa sahabat-sahabat semua? Kalau sebelum ini Muhyiddin cakap tidak kenal, sebenarnya berkahwin dengan anak beliau, Nabila. Takkanlah masa berkahwin Muhyiddin pun tidak datang dalam perkahwinan itu, betulkah? Macam mana pula dia tidak kenal? Dan Mansur Saad, seorang peguam dan juga tokoh penting dalam NES Sendirian Berhad. ISPRM mendakwa mereka dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya melarikan diri dari negara pada bulan Mei yang lalu. Ini adalah melibatkan sahabat semua skandal pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Dan dikatakan juga perkara ini turut melibatkan satu kementerian, iaitu Kementerian KDN, yang mana sebelum itu dipegang oleh Ketua Pembangkang hari ini, iaitu Hamzah Zainuddin. Jadi utusan Malaysia memetik sumber tanpa nama yang mendakwa bahawa Muhammad Azlan meninggalkan negara ini melalui sempadan Johor Bahru dan dia dipercayai berlepas ke negara ketiga, kata sumber itu lagi. Muhammad Adlan melalui peguamnya mengeluarkan kenyataan yang mendakwa dia menjadi sasaran secara tidak sah dan menyebabkannya menderita dan berada di ambang kehancuran dari segi kewangan. Itu antara kenyataan balas daripada peguam peguam kepada individu ini, iaitu Muhammad Adlan, menantu kepada Muhyiddin Yassin yang mengawini anaknya Nabila. Dia juga mendakwa bahawa akaun bank baik peribadi maupun dikaitkan dengan syarikatnya telah dibekukan tanpa notis. Dibekukan, setelah dibekukan sahabat-sahabat semua. Jadi bukan saja kalau sebelum ini kita mendengar kabar Hamzah Zainuddin juga telah dibekukan akaunnya dan juga dikatakan turut melibatkan beberapa keluarganya juga. Bukan itu saja, hari ini Muhammad Adlan ini pula turut telah dibekukan akaun pribadi dan juga akaun syarikatnya. Kerana apa? Kerana melarikan diri dan tidak memberikan kerjasama terhadap siasatan yang sedang dilakukan oleh pihak berkuasa yang melibatkan PDRM dan juga ISPRM. Bagi Mansur pula, dia mendakwa bahawa dia menjadi mangsa penganiayaan politik. Pada 2011, NES Sdn Bhd telah dianugerahkan kontrak 12 tahun untuk memantau kemasukan warga asing ke Malaysia serta mengeluarkan pas lawatan pekerjaan sementara PLKS. Itu antara kenyataan daripada kedua belah pihak ini yang sudah pun telah pun disahkan bahawa mereka adalah orang yang sangat dikehendaki sahabat-sahabat semua. Jadi kalau mereka katakan mereka bersih,
mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan sebagainya. Tapi hari ini sahabat semua, satu demi satu, saya katakan satu demi satu, terbongkar segala penyelewengan, segala kebobrokan, salah guna kuasa. Ini adalah satu lagi melibatkan skandal ataupun melibatkan projek ya berkaitan dengan projek apa itu, pendaftaran kalau saya tidak silap ya, untuk yaitu pendaftaran dan juga penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing yang datang ke Malaysia. Begitu hebat, begitu padu ya mereka melakukan ya pekerjaan-pekerjaan ataupun perkara-perkara seperti ini ya. Kita bukan menuduh tapi melalui kenyataan daripada media ini. Sekiranya pandangan saya sahabat semua, sekiranya mereka tidak bersalah, kenapa perlu untuk mereka melarikan diri? Kenapa perlu mereka mengelak daripada disiasat, diambil keterangan ya, dan juga membantu siasatan yang sedang dijalankan oleh ISPRM ya, dan juga polis Diraja Malaysia. Sekiranya mereka tidak bersalah, sepatutnya ya mereka harus bersemuka ya dengan penyiasatan ini, dan bukannya ya melarikan diri seperti mana yang dinyatakan oleh peguam masing-masing kepada dua individu ini. Seperti mana yang kita lihat, dikatakan kononnya mereka dianiaya, kononnya mereka menjadi penganiayaan politik. Jadi kita tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Tetapi kalau benar mereka tidak bersalah, tidak terlibat di dalam skandal ini ya, di dalam projek penregistration ini dan juga penyimpanan biometrik ini, kenapa perlu mereka untuk keluar dari Malaysia? Dan apabila disuruh balik, mereka pula memberikan berbagai alasan ya, sehingga satu masa atau ISPRM ya, Pesuruhjaya ISPRM sendiri, Azam Baki ya, membuat kenyataan ya, jangan banyak alasan. Kalau mahu balik ke Malaysia ya, buat ataupun berikan kerjasama ya untuk memberikan maklumat dan sebagainya. Tetapi mereka tidak melakukannya, dan jelas ya apabila perkara ini berlaku sebegini rupa, rakyat menilai, rakyat melihat jika benar mereka tidak bersalah, kenapa harus melarikan diri? Jika benar mereka mengatakan kononnya dianiaya, kenapa tidak balik Malaysia dan ya bersemuka dengan pihak berkuasa, ISPRM dan juga polis Diraja Malaysia? Ini antara satu perkara yang agak membingungkan kita ya. Adakah mereka bersalah atau tidak ya? Kenapa harus melarikan diri? Kenapa harus keluar daripada negara kita dan memberikan berbagai alasan untuk tidak balik ke Malaysia? Itu antara persoalan-persoalan yang bukan saja, saya rasa bukan saya saja yang mempunyai persoalan seperti ini, tapi warganet, rakyat Marhain di luar sana ya turut membuat ataupun tertanya-tanya apa sebenarnya, kenapa mereka sebenarnya melarikan diri. Itu dia. Jadi sekiranya Anda sahabat semua mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Ya, apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka sudah diculik oleh makhluk asing. Itu dia. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopod Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.